Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فقال situ tak? Faqala. Tu baca tak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 13 baris ke-8 daripada bawah. Muka surat 13. Muka 13 baris ke-8 daripada bawah. Start daripada faqala wahiya. Okey. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bihi wa ulumi fi daraina amin amin ba'in. Faqala wahiya min wa ila nahwu sirtu minal basrati ilal kufati fakullun minal basrati wal kufati ismun lidukhuli min alal awwali wa ila ala thani wa an nahwu wa sahma anil qawsi fal qawsu ismun lidukhulin an alaihi wa ala nahwu rakibtu alal farasi fal farisu ismun fal farasu tidak sudah dah fal farasu ismun lidukhulin ala alaihi wa fi nahwu al ma'u fil kuzi fil kauzi fil kuzi baris salah fil kauzi kan. Kuzi boleh, kauzi boleh, dua-dua boleh tak? Boleh kan? Sama lah. Kita sama lah. Sama. Lagi tak? Sekejap. Fal qawzu ismun lidukhulin fi alaihi wa rubba nahwu rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulun karimun. Bukan jadi majrur ke? Ni kan jamak. Dia rubba dia ada banyak maksud. Kita baca rubba rajulun karimun. Sedikit. Bermula sedikit lelaki itu yang mulia. Tapi ni kan huruf khafdi. Dia panggil rubba tu harfu jari syabihun bizaidi. Rajulun mubtada. Rajulun tu mubtada, kari tu khabar. Dia nak sebab dia haraf ni. Okey. Lagi. Tapi kalau kat sini kalau ikut kan ni farajulun ismun lidukhulin rubba alaihi. Itulah sebab dia isim mesti dia mubtada. Kalau idafat tu dia tak sedap dia tak jadi mubtada. Tapi ni kan tak apa nanti Ustaz hurai. Rubba rajulun karimun laqituhu.
Farajul, Yang kita tu baris apa? sini ada baris, dia baris bawah. Oh. Tak apa nanti. Itu betul juga tapi nanti nak terang balik. Okey, okey. Dia ada ilat lain pula tu. Okey, okey. Okey. Wal dah ke sambung ni wal ba'u. Sikit lagi Lagi baca. Ha. wal ba'u nahwu marartu bi Zaidin fa Zaidun ismun li dukhulil ba'i alaihi wal kafu nahwu Zaidun kal badri Ha. fal badru ismun li dukhulil kafi alaihi wa Likafu. li dukhulil kafi Ha. alaihi Ha. wal lamu nahwu al malu li Zaidin Hmm. fa Zaidun ismun li dukhulil lami alaihi Habis itu. wa Cukup. Dah. Kena masuk lain dah. Untuk huruf qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faqala. Jadi fa tu dipanggil diatafkan pada kata summa. Fa tu ataf pada kata summa. Maka berkata ia musannif. Wahia dia masuk matan. Wahia min wa an. Wahia min wa ila. Dan maka bermula ia huruf khafat. Dan bermula ia huruf khafat. Dia kata min. Jadi sah tak kena buat gitu. Dia kata wahia huruf ya min. Dia kena takdir sikit. Lafzu min. Lafa bagi min. Tapi kalau tak apalah. Dan bermula ia huruf-huruf khafat itu min. Kemudian wa ila. Jadi waw tu atas pada min. Dia tu sebab dia min tu dia lafaz tu satu je. Araja. Dia sebut wa huruf banyak. Sebab tu kalau kita kena takdir tu wa ma utifa alaiha. Kalau nak sah tu dan bermula ia huruf khafat ialah min dan barang yang diatafkan di atasnya. Apa perkara yang di atasnya? Wa ila, wa an, wa ala. Itu perkara yang di atas tu. Nak bagi sah jamak tu. Huruf tu kan jamak kan? Wa huruful khafdi ialah min ini lafzu min. Wa ma utifa alaiha. Dan barang yang diatafkan di atasnya di atas min. Wa an, wa ila, wa ma utifa alaiha. Sampai habis. Asal gitulah. Nak bagi sah. Mubtada khabar. Baik. Kemudian tengok dalam syarah dia. Jadi min ni dia ada banyak makna. Jadi min ni maksud apa sini? Kalau min di sini dia makna dia tu libtida'il ghayah. Maknahu min tu dia panggil libtida'il ghayati. Bagi daripada permulaan bagi kesudahan. Libtida'il ghayah. Libtida'il ghayah. Tu makna dia. Dia panggil min libtida'il ghayah. Kalau ila lintiha'il ghayah.
Kalau ila lintihai ghayah. Dia lafaz ghayah ni guna makna apa? Ghayah ni. Tulis situ lafzul ghayah yusta'malu bi makna nihayah. Bi makna nihayah. Wa lafzul ghayati yusta'malu bi makna nihayati wa bi makna al-mada. Wa bi makna al-mada. Alif lam mim dal ya alif maksurah. Mada. Al-mada. Mada tu apa? Al-mada tu berpanjangan. Oh. Mat. Oh, okey. Asli. Mat. Tengok. Berpanjangan maksudnya berkekalan, panjang. Kita panggil sehingga tu lah ilah. Macam perjalanan lah. Ilah tu masafatul qasar. Ilah sampai ke itu panggil berpanjangan, nampak tak? Berpanjangan apa tu? Solat jamak tu waktu bila? Ilah, nampak tak? Ilah tu. Ilah tu dipanggil lintihai ghayah. Habis itu. Tapi min ni dah ada makna sebenarnya. Itu kita tak mau bahas lah. Tu dia. Ilah dia panggil ilah. Lintihai ghayah. Apa maksud intihai? Kesudahan. Maksudnya intihai ghayah. Yang berpanjangan. Kesudahan yang berpanjangan. Itu intihai ghayah. Jadi bila intihai ghayah ni pada makan dengan masa. Pada zaman dan makan. Ni fi intihai ghayati zaman wal makan. Habis itu. Balam mana misal? Ini misal pada kata misal bagi hi amin dengan ilah. Wa misalu zalika kauni huruf al-khafdi tu min wa ila. Tu. Wa misalu zalika kauni huruf al-khafdi min wa ila. Nahu sirtu minal basrati ilal kufati. Berjalan oleh aku. Nak terjemah ke mana Ustaz Azul? Kalau bahasa pasar, aku telah berjalan. Tak apalah. Nak terjemah sirtu minal basrati ilal kufati. Tuan terjemah penuh macam mana? Aku berjalan dari Basrah hingga ke Kufah. Ataupun ke Kufah. Tu kalau terjemah pasar. Terjemah tu semua orang, terjemah sekolah pun terjemah gitu juga. Itulah Ustaz. Berjalan aku berjalan daripada Basrah ke Kufah. Kalau jumpa Al-Quran pun itu juga daripada ke. Itu semua terjemahan. Kalau orang belajar bahasa Arab tak apalah. Kalau orang nak belajar bahasa Arab itu tak apa. Budak ni terjemah sedap dah ni. Kena dah. Tapi dari segi makna nahunya salah tu kan. Aku mula berjalan Berjalan aku mulai daripada Basrah sehingga ke Kufah. Sebab apa cakap mula? Sebab min apa tadi? Ibtida'il ghayah. Min ibtida'il ghayah. Permulaannya daripada
Basrah kepada Kufah. Melayu kita kata nak pergi mana? Aku ni dari Gombak ni. Aku dari Gombak nak ke Kelantan. Aku dari Gombak nak ke... Aku ni daripada Gombak nak ke Kedah. Apa maksudnya? Aku ni mula perjalanan aku daripada Gombak sehingga ke Kedah. Nak cakap begitu, tapi fahamlah. Permulaan dia nak pergi betul-betul di mana-mana. Tapi bahasa kita, bahasa pasar itulah. Tapi hakikat dia apa dia nak cerita? Dia start mula dia berjalan daripada Gombak. Gombak sehingga sampai ke Kedah. Tukar Maksud tak dia. Kelantan Ha? Tak sebut Kedah banyak kali ya. Aduh. Nampak tak? Okey. Alhamdulillah. Baik. Sirtu berjalan oleh aku. Berjalan tu mulai daripada Basrah. Siapa cakap mulai? Sebab min libtida'il ghayah, permulaan. Permulaan daripada Basrah ilal Kufati. Dia kaedah ghalibnya. Al-ghayatu idza kanati bi ila la tadkhulu. Kaedah kita al-ghayatu kaedah ghalib. Idza kanati bi ila la tadkhulu. Bermula ghayah apabila adalah ia ghayah itu dengan ila. La tadkhulu. Saya kena redak. Ghayah apabila adalah ia ghayah itu dengan ila la tadkhulu. Tak habis tu. Nanti saya tak habis saya punya kaedah tu. Mana kaedah kita? Pada Maliah tu tak kena. Mana? Sebab ghayah itu apabila adalah ia ghayah tu dengan ilah la tadkhulu, tidak masuklah ia ghayah. Tak kena tu. Kaedah tu silap. Ni waktu saya mengaji dobit waktu budak-budak dulu ni. Dobit pun tak kena. Saya menyalahkan diri saya. Kita menyalahkan apa yang kita dobit dulu. Mereka menyalahkan orang, menyalahkan kita. Dobit tak kena. Saya sini dobit tak kena dulu. Dia belajar macam tu lah. Kadang-kadang kita belajar dulu, kita dobit, kita tak tahu apa yang kita dobit. Dobit, dia ikut dan. Dia mula macam tu lah. Bila dah reti tu tengok balik, macam ni rupanya. Gitu lah. Habis itu. Tak salah itu. Tapi kalau nak mafhum ni gitulah. Ghayah tu, dia faedah kadang-kadang mestilah dia masuk dengan ilah. Sepatutnya gitulah ayat dia. Saya cakap lah tak masuk. Dia mesti masuk. Apa yang Quran tu wa atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Summa ke wa atim? Thumma. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian hendak sempurnalah oleh kamu akan puasa itu sehingga ila. Nampak tak? Bukan kepada malam. Orang kita semua ke saja. Sehingga ilal ghayah. Dia ila lain Dia ini. Dia bukan sampai malam tu masuk sekali tak. Beza. Ilal lain mana sampai setakat malam tu. Bukan keseluruhan malam.
Mana dia puasa sampai setakat malam. Bila masuk malam tak puasa dah. Sampai setakat maghrib lah. Dia gini. Akal tu as-sama kata hatta ra'siha. Akal tu as-sama kata ila ra'siha. Dia beza apa Ustaz Zul? Bisa dengar tak ayat tu? Itu teka-teki tu. Biasa dengar tu. Kalau bahasa dengar terus bahasa dengar terus tanya terus. Hatta tu banyak mana, min pun boleh, ila pun boleh. Tapi saya nak tanya, tolong terjemahkan dengan betul. Akal tu as-sama kata ila ra'siha. Akal tu as-sama kata hatta ra'siha. Kalau kata alkal tu sama kata ila ra'siha, maksudnya aku apa? Aku telah memakan oleh aku akan ikan. Ha. Ila ra'siha tu maksudnya sehingga kepala tu tak makan pun, dia makan badan ke bawah. Maksudnya dia makan ikan tu sampai dekat kawasan kepala tu dia tak makan. Lepas tu lagi, tak habis lagi tu. Misal kedua pula macam mana? Kalau nak dengar, saya nak dengar dulu. Tak kata ya, saya tak kata tak. Yalah. Okey, yang kedua lah. Kalau hatta tu dia ada 3 makna. Ingat min dengan ila dengan satu lagi apa? Lupa. Dia ada 3 makna tu. Min, ila dengan Okey, tolong terjemah makna dia. Akal tu. akal tu apa? Telah memakan oleh aku akan ikan. Kalau maksud min daripada, maksudnya dia mula makan ikan tu daripada kepala. Kalau dengan makna ila, dia makan ikan tu maksudnya hingga ke kepala, maksudnya sampai kat bahagian kepala tak makan. Ada satu lagi makna apa? Fi kot. Fi tu maksudnya dia makan semua sekali. Kepala dengan badan semua. Tapi tu lupa. Tapi banyak sangat syarah dia tu. Okey. Dia senang. Sebab ingat syarah Jami tu belajar itu. Akal tu as-sama kata ila ra'siha. Akal tu as-sama kata hatta ra'saha boleh, hatta ra'siha boleh. Kalau hatta ra'saha, hatta tu hatta nasab. Dia menasabkan selepas daripada dia. Kalau hatta ra'siha, hatta tu hatta harajar. Dia hatta dia tak ada makna amin. Dia hatta dia ada maksud hatta tafri'iyah, hatta ta'liliyah. Tapi di sini dengan hatta tu hatta harajar. Makna dia apa? Kita nak makna dia. Aku telah makan akan ikan. Akal tu as-sama kata. Nanti Ustaz Nuzul tolong tulis nanti dalam tolong hantar dalam grup. Ini ejaan dia. Masa depan ni ada akan datang ni. Depan ni ada. Akal tu as-sama kata ila ra'siha. Aku telah makan akan ikan. Aku makan ikan sehingga kepalanya kepala ikan. Maksudnya apa? Bila sebut ila, dia tidak masuk keseluruhannya, hanya setakat badan dengan ekor saja, kepala tak makan. Tapi kalau main datang hatta, akal tu as-sama kata hatta ra'siha. Aku makan ikan, aku telah makan akan ikan sehingga, dia terjemah sehingga, orang Melayu tu semua sehingga belaka. Sehingga kepalanya. Maksudnya sehingga kepalanya kepala ikan. Maksudnya masuk dengan kepala sekali. Hatta tu bila datang dengan hatta masuk dengan kepala sekali. Kalau ila, dia tak masuk dengan ila. Dia tak masuk dengan kepala. Tu apa tu? Zakat fitrah tu apa tu ayat dia? Allah, dalam hadis Nabi tu. Hatta. Dia datang dengan hatta tak silap. Tu summatil musyama ilal lail. Kemudian atau pada mana tu tengok ayat Quran lah. Hendak sempurnalah oleh kamu akan puasa sehingga malam. Malam masuk ke tak? Tak masuk sebab apa? Sampai waktu malam je lah. Sebab apa tak masuk malam tak masuk? Dia bagi apa intihar royah kan, maksud sampai. Semua datang dengan ilah. Yelah, datang ilah. Kalau orang tanya esok, janganlah buat jawab hukum fiqah. Kita tanya bab nahu, kita je contoh orang tanya esok, contoh datang kata apa? Summa atimus siyama ilal lail. Hendak sempurnalah oleh kamu akan puasa itu sehingga malam. Jangan kita guna memang malam memang tak puasa. Orang malam sampai maghrib je. Orang tak bahas gitu.
Budak-budak boleh bahar cakap malam mana boleh puasa. Tapi kenapa dia datang dengan, kalau kita bahar ayat Quran tu ilah mana intihail ghayah. Masa setakat malamnya. Sebab tu kalau dalam apa takbir raya tu, saya tak ingatlah hadis Nabi apa. Dia datang dengan hatta. Cuba tengok balik. Datang ilah ke hatta. Sebab tu penting tu. Nak terjemah tu penting. Memang orang Melayu tu semua terjemah sehingga. Tapi dia ada makna di sebaliknya. Makna tersirat tu kita nak. Tersirat betul Ustaz? Betul-betul. Tersurat semua orang tahu. Sehingga kita nak tersirat tu. Kita ngaji bahasa Arab ni nak tersirat. Di situ. Tu dia banyak Quran lagi lah. Tengok dalam Quran banyak. Jumpa ilah tu banyak. Min pun ada banyak. Apa tu? Minasyamsi wa duha. Macam mana? Wa syamsi wa duhaha wal qamari idha tajalla. Ada min. Dia start pada min. Mulai terbit daripada matahari sehingga. Ada. Tak ingat tak Al-Quran tak? Tak kira. Mari tak. Bukan surah Wasyamsi wa duha tu kan? Kan. Walaili apa? Min. Ada min tu, lupa dah. Al-Quran banyak letak min tu. Min tu min apa tu? Bukan min, ada min, ada terkadang min takliliyah. Dia senang nak praktikal. Kita buka Quran kita nampak min apa. Bukan kata min daripada. Orang kata daripada semua. Ini sekolah boleh lah min mana daripada. Tapi kita mengaji kitab ni, kita nak tahu halusi. Okay, baik. Fakulun fatu fatafrek pada kata misal. Ataupun fatu fata'liliyah pada misal. Boleh juga. Ingat dulu Ustaz Nuzul. Wa innama kana. Sesungguhnya adalah. Wa innama kana. Lafzu sirtu minal basrati ilal kufati tu misalan. Jadi misal. Ataupun wa innama kana misalu. Sesungguhnya adalah misal. Atau begini kita kata gini. Wa innama kana wa innama kana. Kalau nak pendek tu wa innama kana lafzu sirtu minal basrati ilal kufati misalan lil hurufil khafdi fakullu. Tu kalau kita buat min takliliyah, kita buat fa takliliyah atau payah sikit takdir gitu. Kalau buat fa tafriq mudah. Tafriq pada misal mudah. Dia panggil tafriq pada misal, dia panggil tafriq muwafaqah sebab dia ittifaq dengan misal. Maka tak terkala misal tu berjalan oleh aku daripada Basrah kepada Kufah, fakullun, maka bermula tiap-tiap minal Basrati wal Kufati itu, bermula tiap-tiap daripada Basrah dan Kufah itu ismun, ialah isim. Jadi Basrah dan Kufah itu dipanggil isim. Sebab apa bagi isim? Ilat bagi suatu mahzuf. Wa innama kullun minal basrati wal kufati isman. Ambil situ dapat satu dapat. Dia panggil lam tu tak ilat pada kata sesuatu yang mahzuf bagi kullun. Wa innama kullun minal basrati wal kufati isman. Nampak hadis itu. Sesungguhnya adalah tiap-tiap daripada Basrah dan Kufah itu ialah isim. Sebab apa? Sebab nak lidukhuli min alal awwali. Kerana masuk oleh min. Ingat. Dakhala tu fi'la lazim. Fi'l lazim. Dia tak berhajat pada maf'ul. Sebab tu kita terjemah oleh. Kerana masuk oleh min, kita nak lafaz min. Kerana masuklah oleh lafaz min alal awwali
di atas yang pertama. Apa di atas yang pertama? Basrah. Ala lafzil basrati. Lafaz Basrah tu. Tulis. Wa ila ala sani. Atau pada kata min. Lagi pula lidukhuli ila, kerana masuk oleh ila di atas yang kedua. Yang ni di atas lafzil kufah. Di atas lafaz kufah. Habis itu. Oh, ada satu kaedah dalam kitab. I'lam anna ila tadkhulu ala mudmari. Nahu ilaihi. Oh. Wa zahiri. Nahu ilal kufati. Oh, dia ada satu kaedah. Dia kata anna ila tadkhulu ala mudmari. Tulis itu Ustaz. Kaedah. Anna ila tadkhulu alal mudmari. Mudmari. Wa zahiri nahu. Minta maaf. Anna ila tadkhulu alal mudmari nahu ilaihi. Nahu ilaihi. Wa zahiri. Wa zahiri. Nahu ilal kufati. Nahu ilal kufati. Baik, saya dah terjemah. Tanbihun. Nah, ini satu peringatan. I'lam. Anna ila, sesungguhnya lafaz ila, masuklah ia lafaz ila tu di atas isim dhamir. Al-mudmar tu isim dhamir. Contohnya nahu ilaihi. Jadi ila tu boleh masuk pada isim dhamir. Wa zahiri, atau pada kata al-mudmari, sesungguhnya lafaz ila tu masuklah ia di atas isim zahir. Boleh masuk isim zahir juga. Contoh nahu ilal kufati. Macam tadi kan, sirtu minal basrati ilal kufati. Maksud dia ala kulli hal dia boleh masuk dua. Isim dhamir boleh, isim zahir boleh. Boleh masuk kedua-dua Ustaz. Habis itu. Tu dia. Tapi min pun sama juga. Minhu. Minhu, minha. Tu mana? Dia nak cerita kata lafaz ila saja. Boleh juga min pun boleh. Tapi nak cerita kata dia masuk di atas isim dhamir dan isim zahir. Tu dia. Kalau min dia kata dia tak ada sebut. Dia kata maksudnya ni kaedah tetap, boleh jadi ada min tu setengah tu dia tak boleh masuk daripada semua terus. Sebab kalau wa minhu, Ustaz kan, kalau wa minhu kan, boleh jadi min tu dengan makna min bukan min tidak. Setengah mana sebahagian. Tu nampak tak? Boleh jadi. Satu dia buat, ulama buat kata ilah saja tu. Tu nampak. Okey, habis kita tengok kitab. Wa'an atau pada mana Ustaz Zul? Tu wa ila. Ila. Apa pula? Pada min lah. Atau pada min lah, atau pada awal. Apa kaedah kita Ustaz Zul? Dulu. Apa? Al-ma'tufatu ilal awaliyah.
ma'tufatan ilal awwali. Pendek sangat tu. Tak betul eh? Rahman ni Rahman. Ada tengok ini siapa hadir ni. Innal ma'atifa Kena dah. apa dah? Ma'tufatan ilal awwali. Betul lah tu. Cepat sangat, pendek sangat. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwali. Tu kaedah kita. Sesungguhnya segala ataf-ataf idza takarrarat, apabila berulanglah ia ataf tu, wa kana al-atfu bil wawi, padahal adalah ia ataf tu dengan mutalabbisan bil waw, bersepakat dengan waw. Takunu ma'tufatan 'alal awwali. Nescaya adalah ataf-ataf itu diatafkan di atas yang pertama. Kena tulis dekat atas, dekat tepek dekat dinding tak? Tepek dah apa? Tampan dah apa? Belum tepek atas dahi ni. Kena tulis kat atas dinding dulu kalau budak-budak dulu lah belajar dekat kat pondok dulu. Setengah tu dia tepek dekat pondok. Bagi ingat, saya pun buat gitu tak. Lepas habis belajar tu, apa yang kita tulis balik belajar tu, kaedah tu kita tulis, kita letak dekat apa? Dekat pondok lah, lekat kat tepek kat pondok. Maksudnya apa kita tulis tu lekat. Macam budak sekolah menengah jugalah kan. Dia belajar lekat. Buat gitu, kita buat gitu kan. Tapi bila alasannya apa jadi, bila kita masuk tu ternampak terus. Kerana nak baca. Macam boleh terbaca lah. Dan banyak kan kalau di pondok tu, yang belajar dengan saya tu, banyak kan buat macam tu lah. Dua-dua letepek kat atas tu jadi senang. Jadi semangat lah nak belajar tu. Jadi bila banyak kaedah ke ta'rif dia tulis tu, dia boleh ingat. Memang kata ustaz, kita bukan sekolah menengah dah. Tak, memang betul. Tapi kita duk belajar macam itulah kita buat. Bila nampak nanti ingat, ni kaedah. Ni ta'rif. Banyak kita dapat itu. Habis itu. Wa'an. Dan lafaz an. Nahu kaulika. Tu takdir sendiri lah. Wa'an nahu kaulika ramaitu sahma. Ramaitu sahma anil qausi. Tu dia. Melontar oleh aku akan anak panah. Kita tak panggil melontar. Kita panggil apa Ustaz? Ini. Anak panah. Kalau bahasa pondok panggil melontar. Melontar sini. Kita panggil apa bahasa Melayu kita? Membidik. Membidik panah. Yalah. Asal Roma ni melontar. Tapi kalau bahasa pondok tu melontar oleh aku anak panah. Jadi kalau ikut terjemah tu memang tak tepat lah. Tapi sebenarnya memanah oleh aku akan memanah. Memanah oleh aku akan anak panah. Tak sedap mana tu. Kita tarik tu panggil apa? Memanah oleh aku akan anak panah. Macam tu? Kan membidik biasanya. Membidik tak Tu bahasa betul tu bahasa Melayu. Tak pernah dengar lagi. Memanah oleh aku memanah akan anak panah. Macam tu? Ada orang sebut itu? Saya buat, Kak ini sebut kata memanah. Memanah aku akan anak panah. Dah ada ayat dia sedap tau. Membidik tak Nanti cuba tengok Roma. Yen, lagu mana Yen? Lagu mana Yen? Nak tanya apa Roma? Membidik. Melepaskan anak panah. Fikri. Melepas oleh aku akan anak panah. Lepas. Sebab tu pakai membidik tu apa yang tu membidik tu bukan target sebab tu panggil membidik sebab nak target tempat tu. Maksudnya kita tak target, maksudnya kita membidik tak? Yalah, bidik tu maksudnya nak target kan. Tapi bila kita nak panah tu kan mata tu kan nak ke target. Sebab apa?
Sebab kita faham memanah oleh apa? Membidik oleh aku akan anak panah anil kausi daripada kausi ni tu tak bujuran tu. Ni tak bulat tu. Busur-busur. Busur. Ha. Kaus. Asal kaus ni macam ni kaus tak? Ya. Dia nikau ni kaus. Kaus sign. Jadi membidik tak Tak tahulah ini kalau saya dulu pakai pagi macam tu, tak tahu Allah Alam. Saya bahasa Melayu baru ni kurang. Saya kurang sikit. Saya tak tahu nak terjemah. Kalau saya guna bahasa pondok, melontar. Senang. Senang ambil bahasa Tok Guru lah. Yelah. Tok Guru terjemah tu. Tapi yelah bahasa kita terjemah lah kat KL ni kan. Kalau di petani itulah bahasa dia. Lontar laka. Membidik, memanah oleh aku anak panah daripada bujuran. Kaus tu dipanggil apa? Bucu apa panggil? Busur. Busuran. Kalau orang tadi panggil bujur. Oh, bujur. Bujuran. Kita panggil busur lah. Baik. An tu. An tu makna dia banyak tu. An ni banyak-banyak. Tapi kita nak sini an makna apa? Sini makna dia setengah daripadanya mujawazah. Melampaui. Mujawazah. Anil mujawazah. An mujawazah. Dia kalau tengok dalam muni labib tu banyak an. Alil matruk pun ada. Tak ada meninggal. Alil matruk. Banyaklah. Tapi di sini kat mana alil mujawazah, Ustaz Uzul. Maksudnya membidik oleh aku akan nak panah sampai. Kita cakap terjemahan tu dari kan. Maksudnya melampaui, daripada melampaui busuran. Sampai ke busuran lah. Melampaui alil mujawazah. Maksudnya kita bidik tu sampai terus melampaui pada busur. Itu maksud dia. Tafriq pada misal fal kausi. Maka bermula lafaz kausi di atas jalan hikayat. Boleh juga. Maka bermula lafaz kausi ismun ila isim. Sebab apa isim? Didukhuli an alaihi. Kerana masuk lam tu tak lepas tu jadi apa? Jadi ilat bagi suatu yang masuk lah. Wa innama kana al-qausi isman. Wa innama kana al-qausu isman lidukhuli an alaihi. Kerana masuklah oleh an di atasnya, di atas qausi. Dia tak ada payah mana ibaratnya. Kerana masuklah oleh an di atasnya, di atas kaus. Habis itu wa ala dalam fa'ala nahu rakibtu alal farasi. Menunggang oleh aku di atas kuda. Rakiba. Kalau bahasa pondok dulu berkendara. Kita terjemah. Kami dulu berkendara oleh aku di atas kuda. Dia guna kendara laka. Berkendara aku di atas kereta. Kendara laka. Kalau bahasa orang dulu. Betul. Tapi kita bahasa pondok lah. Bahasa kitab pondok gitulah dia terjemah. Kalau kita ni
Rakib tu menunggang lah atas kuda kan. Ha. Menunggang oleh aku. Rakibah. Menunggang oleh aku di atas kuda. Jadi ala tu ala apa? Sebab tu dia ala ni makna dia banyak. Setengah daripada makna ala tu makna isti'la, tinggi. Mana ail ulu. Tapi dia isti'la dia ada hakikah dengan majazi. Ada juga. Contoh kita kata Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah tu mana apa? Isti'la. Tapi isti'la apa? Dia bagi isti'la majazi bukan isti'la hakiki. Kalau isti'la hakiki, masa Allah Taala tu bertempat. Ni nak ngaji bahasa Arab dia, nak ngaji nahwu ni. Bukan kita nak ngaji bahasa Arab. Kalau ngaji bahasa Arab, kita terjemah semua atas betul. Betul tak Ustaz Azwan? Atas laka. Oh, kata Allah apa? Allah isti'la. Oh, tertinggi. Mana Allah Taala duduk atas. Tu tinggi tu. Tanya dulu isti'la apa? Istilah hakiki ke majazi? Takkan hakiki kot. Kita pakai istilah majazi. Tu kena tengok tu. Ya, sebab tu kalau bahasa Arab tu dia kena faham makna dia tu. Kita bukan nak terjemah, kita nak makna dia. Ni rakib tu alal farasi. Menunggang oleh aku di atas tinggi. Mana? Tinggi di atas kuda. Ni istilah apa ni Ustaz? Hakiki dia panggil ail ulu. Dia istilah dengan mana ail ulu. Tinggi. Ulu hakikatan. Al-ulu hakikatan. Tinggi pada hakikat. Adapun Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Tuhan itu tertinggi di atas arasy. Itu dia panggil al-ulu majaziyan. Tinggi pada majaziyah, bukan pada hakiki. Itu semua kita nak tahu tu. Kalau ada orang nak bid'ah ke apa, bab usul tauhid ni, tapi kalau nak bahasa Arab tu kena jelas lagi lah. Kena reti bahasa Arab dulu tu. Jangan tu pakai istilah, nanti dulu. Tengok kitab dulu bagi kemas sikit nahwu tu. Bahasa Arab tu, lurah tu, kaedah lurah, kawaid lurah tu bagi kuat sikit. Saya pandai bahasa Arab, Ustaz. Setara mana pandai bahasa Arab? Dia kena tahu pandai bahasa Arab tu macam mana. Adakah dia tahu makna dalam bahasa Arab? Terjemah semua boleh terjemah. Kita nak ngaji bahasa Arab terjemah. Kita baca bahasa Arab. Saya makan. Daraba yadribu. Tu semua belajar. Tasrif. Tapi kita nak tahu makna tu, nahwu tu penting tu. Baik. Benda majazi ni benda apa Ustaz Nuzul? Kalau orang tanya. Kiasan. Kiasan tinggi je. Bukan pada dengan mata kasar tinggi tu tak. Tertinggi dari segi peringkat martabat Allah Ta'ala. Nampak tak? Kita terjemah gitu. Itu dia. Habis itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah apa tu Ustaz? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Juzuk 30 ni. Ya. Adalah ya Allah Ta'ala adalah di atas Tuhan kamu itu hatman maqdiya ala tu. Itu pun istilah majazi tu. Banyak kena.
Jadi kalau nisbah Allah Ta'ala tu kita tengok terjemah tu, mata terjemah bagi elok sikit. Habis itu. Dia tengok dalam muni labid tu banyak. Benda tafriq pada misal fal farasu ismun. Maka bermula lafaz faras. Itu ialah ismun. Ni semua boleh terjemah. Rakib tu alal farasi. Menunggang oleh aku di atas kuda. Kita tahu dah kalimat tu maksud dia tahu dah. Terjemahannya. Tapi kita tak tahu ala. Apa nak salah tu? Atau yang payah tu kan ada. Tapi ala kalau makna banyak, ala ta'liliyah ada. Dengan mana kerana. Ala isti'la' tu maklum. Itu yang makna yang maklum. Makna tinggi. Lepas tu kita panggil isti'la' ni isti'la' hakikiyun. Bukan istilah majazi. Kemudian fal farasu ismun. Maka berlafaz faras tu ialah ismun. Sebab apa ismun? Lidukhuli ala alaihi. Kerana masuklah oleh lafaz ala tu di atasnya, di atas faras, di atas kuda. Habis. Satu lagi. Wafi pun banyak juga ni cerita ni. Kita sambung minggu depan. Wafi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baca Ustaz Nuzul. Bagi tahu muka apa? Ke surat 3 barisan tiap barisan 10 daripada bawah. Bukan 7 7 ke 10 tak? 3 surat 3. Tak, maksudnya 3 tu baris ke berapa Ustaz? 10 ke 7? 10 dari bawah. Apa dia? Wa amma ma'rifatud dalili. At-tafsiliyyi. Okey. Betul lah. Barisan ke 10 daripada bawah. Okey. Bukan sebelah dari bawah. Bukan sebelah dari bawah. Tiap 2, 4, 6, 8, 10. Betul lah 10. Ya. Wa amma ma'rifatud dalil tafsiliyyi. Situ kan? Betul. Itu. 10. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bi'ulumihi fi dharina amin. Wa amma ma'rifatud dalil tafsiliyyi wa huwal maqduru 'ala tarkibid dalili wafqu Wa fakki syubahihi. Sebab syubah itu dia jamak. Bukan syubihi. Kalau syubihi tu satu syubah. Kalau syubahihi sebagai jamak taksir. Syubahihi. Wa fakki syubahihi fahiya wajibatun ala sabili fardil kifayati. Fayajibu ayyakuna fi kulli Fayajibu ayyakuna fi kulli musafatin Musafah. Tak dengar.
Betul. Masafah. Ah, Fi kulli masafati qasri alimin bih. Qasrin. Qasri alimin bih. Tak kena. Fi Eh, kulli ayakuna alimun. Bukan dia tak ada sambung tu. Alimun tu jadi isim. Dipanggil isim kana eh. muakhar. Tak telah ni masa ni. Okey, okey, okey. Tahu. Tak sempat. Ah, Fi kulli masafati qasrin alimun bihi ah. wa bi baqiyatil ahkami syar'iyyati bihaitsu la yazidu ma baina kulli alimina. Alimaini. Alimaini Ah, kulli alimaini ala masafatil qasri bi khilafil qadi fa innahu yajibu an yakuna fi kulli masafati aduwi adwa. li kathratil Masih khusumat Fatih adwa. udwa Adwa. adwa Ha. Ada dalam kitab ni ada apa maksud kita Farid Faraid. Masafatul adwa, masafatul qasri. oh Ha. li kathratil khusumati wal ma'juzin wal ma'juzi an ahadil ahadil amrayni Majuzi tu. Yajibu wal majuzi. eh wal Kita. ma'juzu Tu lah. salah baca. Kena tak kena nanti Zat. Wal Waw majuzi atau dari mana ni? atau mana khusumat. Khusumat Ha. Okey, likathratil khusumati wal ma'juzi an ahadil amrayni faqat. Ha. Wa huwa tarkibud dalili wa fakki syaba wa fakki syubhatid dalili. Ada ta ke tu? Ada tak? Ada ta? Salah ni. Ada tak? Ada. Oh, tak Syubahihi. kena. Syubahihi tu. Oh, tu dah pelik tu. Ha. Syubahihi dalili yusamma jumliyan aidan. Okey, cukup dekat tu. Tak ada tak. Salah ni. Syubahi semua ada ta. Ada tak tu. Saya kitab dua buah kitab saya tak ada ta. Sama macam kat atas tu kan. Ha. Okey. Tak ada tak, salah lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif qala Syekh Syarih rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma ma'rifatud dalil at-tafsili. Jadi dia nak urai. Iaitu wa istinalil Ayat. wa istinalil bayan. Allah dia nak tanya apa dia macam mana nak mengetahui dalil tafsili. Apa takrif dia? Tu dia. Kemudian apa takrif dia? Dia nak urai satu dah ni. Ya, semua dah. Sama tak semua Dia kena sekali. Baik, dia kata wa amma ma'rifatud dalil tafsili, dan adapun bermula mengenal akan dalil tafsili. Macam mana nak mengenal akan dalil tafsili? Wa huwa ad-dalil tafsili tu al-maqduru. Ini ad-dalilu dia hazaka mausuf. Ad-dalilu al-maqduru.
Bila dalil yang dikodarkan. Dikodarkan ni maksudnya al-maqdur. Ditetapkan. Ditetap boleh juga. Dalil yang ditetapkan akannya dalil itu ala taqibid dalil. Di atas susunan bagi dalil. Di atas susunan dalil. Asal qadar ni kuasa yang tidak ada dalil yang qadar ni nak kata tetap tak sedap tak. Dalil yang dikuasai akan dalil itu, ambil terjemah tu tak apa. Dalil yang dikuasai akan dalil itu di atas tarkibid dalil, di atas susunan dalil. Maksudnya kita mampu di atas, mampu berterjemah. Dalil yang mampu di atas untuk menyusun akan dalil. Wa fakki syubahihi, dan atau pada kata tarkibid dalil, lagi pula dalil itu dimampukan, dikuasakan di atas fakki. Asal fakki ni hurai. Di atas menghuraikan akan syubhat. Syubhat. Di atas perkara syubhat-syubhat. Itu maksud dalil tafsili. Mana mampu kita untuk menghuraikan akan segala syubhat-syubhat. Fakki. Syubhat tu maksudnya apa? Benda yang tak sama-sama. Benda yang kesamaran, benda yang kekeliruan syubhat. Benda yang kesamaran. Fahiyya, maka bermula ia. Tafriq pada kata ta'rif. Maka bermula ia ma'rifatud dalil. Maka bermula ia mengetahui akan dalil tafsir itu wajibatun. Ialah wajib ia. Wajib ala sabili fardil kifayah. Wajib tu di atas jalan fardu kifayah. Kita bukan jalan kata fardu ain. Lepas tu kita tahu dalil tafsir itu sebagai bonus bagi kita. Dia panggil fardu kifayah. Dia fardu ain hanya sekadar kita mengetahui dalil ijmali saja. Itu fardu ain. Kalau kita mengetahui dalil tafsili, itu dia panggil fardu kifayah. Kemudian fayajibu, maka tak terkala wajib di atas jalan fardu kifayah. Fayajibu, maka wajiblah ayyakuna fi kulli masafati qasrin. Dia bila sebut masafati qasar, kaedah dia kulli masafatin yajuzu fiha qasru solati. Kaedah kita. Ustaz Nuzul. Kullu masafatin yajuzu fiha qasru solati. Itu bagi masafati qasar. Maksudnya orang yang boleh buat qasar. Boleh solat qasar. Tiap perjalanan yang harus padanya perjalanan itu qasru solah. Bila sebut kata masafatu qasar, dengan makna kullu masafatin yajuzu fiha qasru solati. Itu kaedah dia kalau masafatu qasar. Kalau sebab tanya, apa maksud masafatu qasar? Perjalanan qasar. Yakni tiap-tiap perjalanan itu harus padanya tu qasru solah. Dari situ. Maka wajiblah oleh bahawasanya adalah pada tiap-tiap masafatu qasar itu alimun bihi, ada orang alim dengannya, dengan dalil tafsili. Bihi bidalil tafsili. Mestilah ada orang yang mengetahui dengan dalil tafsili. Dia lebih kurang 90 km Ustaz Nuzul. Ambil lah. Dalam 90 km tu kena ada orang mengetahui tentang dalil tafsili.
Wa bi baqiyatil ahkami syar'iyyati, atau pada kata hi, ataf pada kata dhamir hi. Soalan kata fayajibu ayakuna fi kulli masafati qasrin alimun bi baqiyati, atau pada kata hi. Atau pada bihi pun tak apa. Sebab dia ada bar dah tu. Ni maksudnya ni maksudnya kena ada orang alim dalam setiap dalam 90 km tu kena ada orang alim lah. Ya, kena ada seorang alim, bukan orang alim. Kena ada orang yang mengetahui tentang dalil tafsili. Tu cerita dia, Ustaz. Bukan Yelah. hati orang alim. Kerana orang alim ada tapi dia tak tahu dalil tafsili. Betul? Dah dalil tafsili payah, Ustaz. Yelah, betul lah tu. Orang alim tu maksudnya orang yang mengetahui bihi ai bidalil tafsili. Satu. Lagi pula, wa bi baqiyatil ahkami syar'iyyati. Lagi pula bukan tahu tu saja. Lagi pula bahawasanya adalah pada tiap-tiap masa waktu qasar itu kena ada yang mengetahui dengan yang segala daripada hukum-hukum syarak. Hukum fikah tu syarak tu betul lah. Kena tahu. Kalau tak ada, habis Dosa semua. Cik. Tapi 90 km lah. Banyak sangat. Atas 90 tu takkan seorang tak tahu. Tapi kalau belah-belah kampung tu tak ada tu. Tapi kena cek antara 90 km tu. Perjalanan 90. Bukan kampung saja, Ustaz. Perjalanan 90 tu. Nah, maksudnya dalam 90 km. Macam contoh, dalam 90 km tu akan ada soram. Akan ada dalil tafsir. Contohlah. Kita kata daripada Gombak ke Seremban lah, ambil lah. Contoh. Gombak ke Seremban. Dalam celah-celah antara Gombak ke Seremban tu kena ada seorang orang pandai dari tafsiri. Lagi pula yang mengetahui hukum syarak. Tapi kena tahu sungguh dari tafsiri. Jadi kalau orang iktiraf kita pun tak boleh jawab, tak tahu aku. Dia kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan tu tertinggal di atas arasy. Lepas tu orang pun iktiraf kita. Syubhat kat kita. Tu Allah tu isti'la tertinggi kan, saya belajar bahasa Arab, Allah tu istilah tinggi. Lepas tu tak boleh jawab aku macam mana betul juga kata dia, aku mengaji takat tu je. Habis siap lu dah. Kalau dah mengaji tak apalah. Nanti dulu istilah apa ada dua, istilah hakiki, istilah majazi. Bahas tu tak apa. Kalau bahas tu tak apa, boleh menolak syubhat ni. Menolak syubhat tak apa. Kalah kawan tu. Dipanggil dalil tafsili, kena tahu. Nampak ke Ustaz Zul? Okey. Okey, terus. Kemudian bihaisu la yazidu ma baina kulli alimaini ala masafatil qasri. Yang macam alimina, orang yang dua orang alim, Ustaz. Bihaisu. Ini nak taswir pada kata yajibu. Macam mana yang kata wajib atas tiap-tiap masa pertukaran satu ada orang alim yang mengetahui lah, orang alim tu dia mengetahui dengan dalil tafsir dan juga dia mengetahui dengan segala yang tinggal daripada hukum syarak. Macam mana dia kata wajib tu? Bihaisu wazalika wujubu an yakuna fi kulli masafati qasri tu. Alimun bihi tu. Habis situ je. Dia panggil taswir, bali taswir. Jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Bermula demikian itu kata wajib. Oleh bahasa dia pada tiap-tiap masa pertukaran satu ada orang yang mengetahui dengan dalil tafsiri dengan juga mengetahui dengan yang tinggal lagi hukum syarak tu. Bagaimana? Nak taswir bihaisu dengan sekira-kira la yazidu ma, tidak lebihlah oleh barang ma tu daripada jarak.
tu iaitu dengan mana jarak. Tidak lebihlah oleh jarak di antara tiap-tiap dua orang alim tadi tu di atas masafatil qasar. Tidak lebih jarak tu di antara tiap-tiap yang dua orang yang mengetahui tadi tu di atas masafatil qasar. Itu maksudnya. Wajib tu maksud tak melebihi di atas masafatil qasar. Tapi sebab apa? Sebab dia berlainan dengan masafatil adwa. Kalau qadi lain Ustaz. Kalau qadi masafatil adwa ni perjalanan yang boleh balik sehari semalam boleh balik. Nampak Ustaz? Tengok. Dengan sekira-kira lebihlah oleh jarak tidak lebih. Mana tak lebih tu maksudnya apa? Tak lebih pada 90 meter lah. Tidak lebihlah oleh jarak di antara tiap-tiap orang yang mengetahui tadi di atas masafatil qasar. Tapi bi khilafil qadi. Ni qadi lain. Masalah qadi lain. Ba tu dipanggil ba ta'lum mahzuf jenis khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Dah ambil mana ni? Ba tu panggil ba lil mula basah. Ba tu panggil ba lil mula basah. Wazalika. Tadi dekat apa? Wazalika alimun mutalabbisun bi khilafil qadi. Atau begini. Zalika alimun bidalil tafsili wa bi baqiyatil ahkami syar'iyyati mutalabbisun bi khilafil qadi. Bersalahan dengan orang yang menghukum. Qadi lain. Qadi lain, hukum lain. Tengok. Sebab apa? Fa innahu yajibu. Tafriq pada bi khilaf. Fa innahu yajibu ayakuna fi kulli masafati adwa. Maka sesungguhnya halal wa sya'na. Yajibu ayakuna. Wajiblah oleh bahawasanya adalah ia qadi tadi. Tetaplah fi kulli masafati adwa. Pada tiap-tiap perjalanan adwa ni Ustaz Zul. Iaitu perjalanan yang boleh balik sehari semalam. Mudah-mudahan kata tak sampai 90 km Ustaz Zul. Ni jangan kita nisbah dengan ada kereta Ustaz bukan kata 10 meter sehari semalam boleh balik Ustaz. Dia tak kira tu. Ada perjalanan yang boleh balik sehari semalaman. Memang kereta pun boleh juga kita nisbahkan 90 km. Tapi nak cerita kata kalau lebih perjalanan sehari semalaman ni qadi yang ambil cara. Kalau orang alim dengan dalil tafsili ni dia paling kurang 90 km. Kalau lebih lagi baguslah. Dia kena ada harus bagi dia jamak qasar 90 km dia kena tahu seorang. Dalam 90 meter kalau dalil tafsili, kalau orang alim tu dia kena tahu dalil tafsili. Kalau qadi tak, qadi ni lagi luas lagi. Tapi perjalanan yang boleh balik dalam sehari semalam dipanggil masafatul adwa. Tu dia. Sebab apa tu? Sebab apa kata siap. Sebab apa kata wajib? Sebab apa kata wajib bagi qadi tu? Pada tiap-tiap masa fatah adwa sebab apa? Likasratil khusumati wal ma'juzi.
Macam tak sedap. Kerana ramailah, banyaklah, ramailah orang yang berbantah-bantah. Tu dia. Dan wal ma'juzi ini wad dalil ma'juzi. Dan banyaklah yang lemah. Yang ni yang mengetahui akan dan lagi pula ramailah orang yang berbantah-bantah. Lagi pula lil ma'juzi, lagi pula sebab apa kata wajib qadi tu kena tahu masalatul adwa? Kerana lemahlah daripada salah satu daripada dua perkara. Faqat. Apa maksud salah satu daripada dua perkara? Jadi dalil tu lemah daripada salah satu daripada dua perkara. Iaitu dalil ahadil amrain itu apa dia? Yang ni dalil yang lemah daripada salah satu daripada dua perkara, iaitu yang pertama ad-dalil, yang kedua daf'i syubahihi. Tulis itu Ustaz. Ai tafsirud dalil wa daf'i syubahihi. Itu maksud kata al-amrain ni. Dan lemah ma'juz, yang dilemahkan. Dan dalil yang dilemahkan daripada salah satu daripada dua perkara, iaitu tafsirud dalil, daripada mentafsirkan dalil, dan juga daripada menolakkan akan syubhat. Wa daf'i syubahihi. Tu dia. Di situ. Macam tak sedap mana kata atau ada kasratul husumat tu. Fa innahu yajibu ayakuna fi kulli masamatil adwa. Kena dah. Kena Ayin. Semua-semua yang gaduh-gaduh itu. Ayin. Dengar tak? Wal ma'juzi tu kena tak kita baca atau ada kasrati tu? Ke Nampak macam tu dari ijma tu. kalau dalil ijma, tapi tapi dia muqtada khamar dah. Sebab di belakang tu Ustaz disebut bahawa tarkibud dalil wa fakki syubhat dalil. Tu tak sedap tu. Itu tak sedap tu. Tu. Apa tu? Yusamma tu khabar. Yusamma tu khabar. Tu kata tak sedap. Kita rasa tak sedap. Dia setakat tu. Likasratil khusumati, takat tu je. Wal ma'juzu. Wad dalilul ma'juzu. Kita rasa tak sedap nak baca. Sebab semua ni dia, tak sedap ni. Bukan dalil ma'juzi. Dan bermula dalil yang dilemahkan. An ahadil amrain ni. Daripada salah satu daripada dua perkara. Apa dua perkara? Tulis. Yang ni tafsirud dalil wa daf'i syubahihi tu. Bukan belakang tu ke? Tarkibud dalil wa fakki syubahihi. Tu tak lain. Itu jumlah mu'taridah. Wa huwa tu mubtada, fakku syubahihi dengan tarkibud dalil tu, itu dia nak terang dalil ijmali ni. Tak betul. Dia wa huwa tu jumlah i'tiradiyah. Jumlah mu'taridah di antara ma'juz dan yusamma. Nampak tak betul? Jumlah yang melitangi di antara mubtada dan khabar. Sebab dia jumlah mu'taridah al-mutalazimah ni. Apa dia? Kaedah dia? Apa dia? Jumlah mu'taridah itu benda yang berlaziman kedua-duanya. Baik. Wal ma'juzu, dan bermula dalil. Wad dalilulah. Wal dalilul ma'juzu,
Dan dalil yang dilemahkan an ahadil amraini. Dalil yang dilemahkan daripada salah satu daripada dua perkara, iaitu lemah daripada nak mentafsirkan dalil, lemah daripada nak menolakkan syubhat tu. Wa dafa'i syubahihi tu. Faqat. Hanya sahaja. Faqat ai tu depan tu. Mana tadi? Faqat aiduna fakki syubahihi. Dia nak tafsir dalil tapi nak menolak syubhat. Faqat aiduna tarkibid dalil wa fakki syubahihi tu. Situ. Di atas tu wahwa al-maqduru ala tarkibid dalil. Faqat dengan ketiadaan faqat aiduna dengan ketiadaan tarkibid dalil wa fakki syubahihi. Itu maksud dia, faqat. Wa huwa, maka bermula ia ahadul amrayn tu. Apa ahadul amrayn tu? Tarkibud dalil wa fakku syubahihi. Dan bermula ia ahadul amrayn itu ialah susun akan dalil dan fakku syubahihi, dan menghuraikan akan kekeliruan. Syubahi dalil, kekeliruan dalil. Bukan kekeliruan. Tu dulu fakku syubahi kan. Ni wa fakki syubahi dalili. Jadi amroy itu dia nak tafsir pada amroy, iaitu menyusun akan dalil dan juga menghuraikan akan kekeliruan dalil. Wa dalilu ma'juzun, nama apa? Dalil yang dilemahkan pada perkara itu nama apa? Yusamma, dinamakan akannya akan al-ma'juz tu jumliyan. Jadi dalilan jumliyan. Dalil yang dinisbahkan kepada jumli. Umum. Dalil umum. Aidan juga. Aidan juga. Aidan ai. Ada tadi? Di atas tu. Aidan ai kad dalil tafsili. Kena nak jumlian dulu, ada tak jumlian? Tengok dulu. Fatizat. Tu. Fatizat kan yang ala kulli mukallafin ayat arifan li kulli aglatin dalil dan jumlian. Aidan ai. Ai kawuju bi ala kulli mukallafin ayat arifan li kulli aqidatin. Situ. Ustaz Nuzul. Yang atas tu Ustaz Nuzul. Kena ambil atas tu. Sebab aidan tu juga. Maknanya sama. Benda tu sama juga. Maksudnya, tiap-tiap mukallaf pun mengatakan akal akidah tu dalil jumali juga. Kemudian, orang yang lemah daripada dua perkara tu bagi dalil ijmali juga. Nampak tak? Tu aidan. Kal. Memanglah aidan tak apalah. Tapi kal. Kawujubi ala kulli mukallafin ayat arifan li kulli aqidatin. Takat tu. Situ, habis situ. Kemudian kata summa i'lam anna taqlida fi dalili mazmumun ka taqlidi fil madlul. Ni taklid pula dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin.
Baca tu Haji Yaakob baca. Ustaz Haji Yaakob tak ada. Baca tu Tak ada. baca kat ini, tolong baca kat ini. Kat ini tolong baca. Tak ada juga. Kat ini tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazidu ruba'i ala salasati abwabin. Wa Betul hiya Ustaz, nanti Ustaz. Betul Ustaz Uzul. Surat 15. Oh. 15. Betul lah tu. Betul Ustaz. Betul lah tu. Apa dia? Apa Ustaz? Fasudasiyu ah. Bukan. Wa mazidu ruba'i. Okey, Okey, baca Kak. Wa mazidu ruba'i ala salasati abwabin. Wa hiya ala naw'aini. Khumasiyun wa sudasiyun. Fasudasiyun wa huwa babu Wahwa babu. Bukan wahwa babani ah. Dia tulis wa huwa babu. Oh, tak apa. Baca dulu. Wahwa babu if'anlala nahwu ihranjama wa if'alalla bitashdidil lamil akhirati nahwu lami akhirati ke apa? akhirati nahwu iksya'arra wal khumasiyu wa huwa babun wahidun tafa'alala nahwu tadah rajab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa mazidu ruba'i. Tak kena. Wa mazidu ruba'i. Ini wal fi'lu ruba'i al mazidi. Dan bermula fi'il mazid yang ditambahkan 4 huruf. Bagi idafat sifat pada mausuf lah. Wal fi'lu ar-ruba'i al-mazid. Dan mula fi'il yang dibahasakan 4 huruf yang ditambahkan akan dia. Mazid itu atas pada mana Ustaz Nuzul? Atas pada mana? Belakang tu. Dia belakang tu. Atau pada mazidus sulasiyi situ Ustaz Zul. Itulah kat belakang dah tu. Buku ni lah dah belakang. Tak ada tengok dah tu. Dia kena tengok tu. Atau mana? Dan bermula fi'il mazid yang rubai itu khabar. Munqasimun ala salasati abwabin. Terbahagi layan di atas 3 bab. Jadi fi'il mazid rubai ada 3 bab. Wahia bermula ia salah satu abwabin. Dan bermula ia salah satu abwabin tu ala naw'aini. Jadi munqasimatun ala naw'aini terbahagi pada 2 pula. 2 jenis. Pada ala naw'aini tu khumasiyin wa sudasiyin. Badal pada naw'aini. Kitab tu khumasiyun ke khumasiyin? Khumasiyin. Tak kena tu. Sebab dia nak badal mesti badal pada naw'aini. Kalau badal pada kata wahya tak kena. Wahya salah satu abwab. Dia buat macam nahwu ni kat sini ni. Wahya ala naw'aini, lepas tu titik 2 macam nahwu lah. Oh, tak kena tu. Khumasiyyin atau pada naw'aini. Kalau nak umasiyah boleh juga, tapi khumas tak nak masuk boleh juga. Tapi kaedah kita apa? Ustaz Zul? Apa? Aula pandai.
Apa aula? Ha. Tarku apa? Lupa. Tu Yin, apa dia? Lupa kaedah, tak ingat. Yin. Ya, Abdul Domir tak? Wah, siap lah. Yang tadi tak tahu. Ha? Tak tahu. Ustaz Nurul, Ibqa Umar. Ibu ko Uma apa dah? Oh, bagi dah ayat dah. Ibqa Umar la yahtaju ila ta'wilin aula. Itulah. Allah je belakang. Ingat aula di depan tak ingat lah. Mengekalkan perkara yang tidak berhajat pada ta'wil itu aula. Kita aula ni apa? Badal lah. Khumasiyin. Tapi nak khumasiyin pun boleh juga jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Khumasiyin wa sudasiyin. Badal pada nau'ai ni. Fasudasiyu. Maka bermula lafaz sudasiyu. Maknanya khumasiyu tu tak ada bak dah lah. Fatul fasihah lah. Ada. Tapi dia kenapa dia tak cakap fal khumasiyu? Sanuzul. Sepatutnya kena letak fal khumasiyu kan? Kenapa letak khumasiyu tok belakang? Kan Imam Hanifah ni kan? Yelah. Siapa tu? Saja-saja dia kot. Suka hati dah. Tak. Sebab dia sudah ada dua. Tak Kenapa dia tak letak fal khumasiyu? Tu. Dia panggil dalam kaedah lafun wa nashrun wa musyawwas. Maknanya benda tu dia tak susun, yang dia buat tu dia tak ada, bukan di atas tertib. Dia lafun wa nashrun wa musyawwas. Kalau tertib yang elok dia panggil lafun wa nashrun wa murattab. Tu kaedah. Tu kaedah tu dia panggil. Kaedah ma'ruf tak silap. Fasudasi, maka bermula lafaz sudasi. Wa huwa lafaz sudasi itu babun. Babun ke baba ni? Babu ni. Babu if'alala. Moleknya baba ni. Ada dua bab. Sebab ada dua bab sini. Kena tambah sikit. Baba ni. Ba alif nun. Ba alif nun. Baba ni. Wa huwa, dan bermula ia. As-sudasi tu. Jumlah mubtada khabar tak sah tu. Wa huwa betul. Mufrad, isim mufrad. Baba ni musanna. Kena takdir lah. Wa huwa, dan bermula ia sudah situ zubabaini. Zubabaini yang mempunyai dua bab. Mau sah mubtada khabar. Zubabaini. Bukan zubabai Zubabai. Bukan. Zubabaini yang mempunyai zal waw. Zubabaini. Idofat lah baca tu. Yang mempunyai dua bab. Mana dua bab? If'alala. If'alala. Nahu ihran jama. Ihran jama ni terima himpun. Menerima himpun. Maksudnya. Kemudian wa if'alalla. Baca lagu ni wa if'alalla bitasydidil lami. Dengan ditasydidkan akan lam mana? Al-akhirati, yang akhir. Yang akhir. Malam mana bisa? Nau iqsya'arra. Iqsya'arra ni lupa dah maksudnya. Dalam tu mata minat ada. Iqsya'arra apa tu Yin?
Dia bahasa baca dah tu. Ikut sya'arra apa ya? Ikut sya'arra. Ayin? Kemarau sah kan? Kemarau. Tak ingat sya'arra tu. Kan. Bukan kemarau. Tak Dia kemarau. Dia fi'il ni. dari syaar lah. Ha? Dia ambil dari syairun lah. Asal If ta'ala ini atau if alala ini if alala. Ikut sya'arra. If alala. Nanti tengoklah makna dia sendiri. Nanti tolong bagi tahu. Sini bagi apa? Ha? Apa ni? Menjadi berdiri. Menjadi Dia berdiri nak sebab takut ataupun sejuk. Dia jadi. Aku tengok. Yang ni tak? Jadi Dalam untuk ni iksya'ar jildur rajuli. Apa dia? Istadda, persangatan. Bersangatan. Tu dah. Tu masa dah nak kat tu dah. Bersangatan sejuk kan? Bersangatan sejuk ataupun panas. bersangatan takut. Takut betul-betul. Bersangatan sejuk. Habis. Wal khumasiyu atau pada sudasiyu. Maka bermulalah fi'il khumasi. Wa huwa dan bermula ia fi'il khumasi itu babun wahidun ila bab yang satu, iaitu satu bab. Apa dia? Tafa'lala. Badal pada kata bab wahidun tafa'lala ila tafa'lala. Ini lafzu tafa'lala. Kalau kita bisa tahu tadahraja. Tadahraja ni apa? Apa ye? Memang ye? Gempa Tadahraja. Dia makna pepaya, menggigil. Tadahraja menggigil. Dah beli kamus tu okeylah. Tadahraja menggigil betul. Sekejap nak tengok. Gigil tu tadi tu. Tadi menggigil. Tadahraja ni bukan menggigil ni, macam misal masalah bumi pun tak silap. Bukan bumi apa, macam berpecah, bukan pecah. Dia bergoyang macam tu lah, gempa macam tu lah, bergempa. Bergelincir. Menggelincir ataupun menggulirkan. Mengguling. Gelincir. Di situ. Ni payah lepas ni. Faslun fil wujuhil lati ishtaddatil hajatu ila ikhraja minal masdari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai stesen dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatal darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Bapa baca tak? Tahu kata dia buat online Bapa buat online? Tu lah? Hadi kata semalam bapa buat online. Pada hantar nak dengar, nak ngaji. Dia cerita hadis Mustalah hadis. Pakai Google Meeting. Pak ni tahu je. Tak tahu. Tak confirm dan tunggu Hadi. Kalau Hadi nanti boleh share link nanti. Ustaz tolong hantar link. Bapa buat online. Nampak gaya lah dia kata buat online. Tu Haji Tamizi tu, Haji Tamizi ada? Keluar dah Haji Tamizi tak? Ada tu. Tapi tak tahulah dia ada. Tu ada lagi tu. Haji Tamizi ada lagi. Haji tu bapa buat online je. Haji? Bapa online terus masuk lah. Tu Ayin, bapa buat online Ayin? Tahu Ustaz, bapa buat online. Online. Online pakai Google Meet. Dah mantap. Semalam saya suruh Ustaz Adi cuba buat online. Hadi lah. Pakai apa? Google Meet lah? Facebook. Facebook biasa. Facebook. Hantar kat saya Ustaz. Haji?
Dia pakai, dia pakai Facebook Kat tu. sini. Facebook mana? Facebook, Facebook Hadi. Facebook Hadi kot. Nanti tolong hantar link InsyaAllah. Okey Haji. Sebab Terima saya, kasih. sebab saya tak boleh gerak Ustaz, tak boleh lintas sepadan, bangi. Ya betul Haji. Tak boleh tak. Allah Haji tak negeri tak boleh, tak daerah tak boleh je. So nak pergi Melaka pun tak boleh Ustaz Allah tak boleh je. Okey je. Okey. Okey, Imam Abang takut nak start tu. Okey baik. Okay, Assalamualaikum. Salam. Nanti hantar je dia dalam grup. Tak. Okey, Assalamualaikum. Salam.